Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan yang budiman. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Pian. Untuk kali ini, Cikgu Pian akan membawakan satu isu yang sangat penting dan relevan bagi ibu bapa dan guru, iaitulah berkaitan dengan penjajaran kurikulum pasca COVID-19. Apa yang dimaksudkan dengan penjajaran kurikulum? Apa peranan ibu bapa? Dan apa isu-isu berbangkit yang perlu diketahui oleh guru? Kesemuanya ini akan saya bincangkan berdasarkan dokumen-dokumen dan pekeliling-pekeliling sedia ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Mari ikut saya menyusuri isu ini di laman bahagian pembangunan kurikulum. Okey, rakan-rakan yang saya hormati, ini ialah portal rasmi bahagian pembangunan kurikulum atau sering kita sebut sebagai BPK, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, maklumat tentang penjajaran kurikulum ini dikemaskini semalam. Last update 14 Julai 2020. Inilah maklumat tentang penjajaran kurikulum. Apa yang dimaksudkan dengan kurikulum? Mari kita lihat satu persatu. Okey, makluman berkaitan penjajaran kurikulum ini terangkum dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pemakluman berkaitan dengan penjajaran kurikulum ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali, kita lihat pemakluman mengenai pelaksanaan kurikulum selari pembukaan semula sekolah. Berdasarkan kepada surat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ini, Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia yang bertarikh 10 Julai 2020, ada dinyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan pembukaan sekolah untuk murid bukan kelas peperiksaan awam bermula pada 15 Julai bagi murid tahun 5 dan tahun 6 serta peralihan tingkatan 1 hingga tingkatan 4 dan tingkatan 6 sebesar 1. Bagi persekolahan, murid tahun 1 hingga 4 akan bermula pada 22 Julai. Garis panduan pengurusan pembukaan sekolah dan pemakluman berhubung model pengoperasian pembukaan sekolah telah diedarkan sebagai rujukan semua pihak yang berkepentingan. Okey, sehubungan dengan itu, bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran murid bukan kelas peperiksaan bagi tempoh persekolahan berdasarkan takwim penggal persekolahan 2020 yang dipindah, KPM telah menjajarkan. Istilah yang digunakan di situ ialah menjajarkan kandungan, kandungan kurikulum semua mata pelajaran kurikulum standard sekolah rendah. Kurikulum standard kelas peralihan dan kurikulum standard sekolah menengah. Ada diterangkan sedikit dalam surat ini tentang penjajaran, iaitu penjajaran kurikulum ini melibatkan penyusunan semula kandungan, pedagogi serta pentaksiran berdasarkan hasil pembelajaran yang dihasratkan bagi memenuhi keperluan khusus mata pelajaran. Okey, pentafsiran awal mengenai pemakluman ini ialah penjajaran kurikulum ini melibatkan 3, iaitu kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Okey, mari kita lihat masa minimum penjajaran KSSR. Okey,
Okey, ini ialah sekolah rendah. Peruntukan masa minima, maksudnya paling kurang. Penjajaran kurikulum bagi kegunaan pembukaan sekolah tahun 2020. Okey. KSSR Simakan 2017 tahap 1 tahun 1, 2 dan 3. Peruntukan masa minima, ini sekolah rendah, sekolah kebangsaan, SK, sekolah kebangsaan. Bahasa Melayu 67 jam, bahasa Inggeris 56. Okey, bahasa Cina Tamil tidak ada di sekolah kebangsaan. Matematik 50 jam, pendidikan Islam 45 tambah dengan tasmik. Tasmik ini dilaksanakan selama 1 jam seminggu sehingga berakhir sesi persekolahan tahun 2020. Pendidikan moral 45 jam, sains 30 jam, pendidikan jasmani dan kesihatan 30 jam, pendidikan seni visual 20 jam, pendidikan muzik 9 jam. Okey, mata pelajaran tambahan bahasa Arab 15 jam. Okey. Ini ialah untuk peruntukan masa minima penjajaran kurikulum, okey, bagi sekolah jenis kebangsaan. Bahasa Melayu 56 jam, bahasa Inggeris 35 jam, bahasa Cina 60, matematik 50, pendidikan Islam 40 tambah dengan tasmik, pendidikan moral 40, sains 30, PJK 30, pendidikan seni visual 20, pendidikan muzik 9. Bahasa tambahan tidak ada. Okey. Ini adalah pendidikan khas. Bahasa Melayu 56, bahasa Inggeris 56, matematik 50, sains 30, pendidikan Islam, pendidikan moral 42, pendidikan jasmani dan kesihatan 30, pendidikan seni visual 20, pendidikan muzik 9 dan bahasa isyarat komunikasi 16. Ini ketidakupayaan penglihatan tahap 1. Okey, boleh kita rujuk satu persatu dalam surat penyataan ini. Okey. Ketidakupayaan pendengaran tahap 2. Okey, satu persatu diterangkan. Okey. Kita akan lihat masa minimum penjajaran KSPK dan KSSM. Okey. Ini ialah peruntukan masa minimum penjajaran kurikulum. Kurikulum standard kelas peralihan. Untuk bahasa Melayu dijajarkan menjadi 100 jam, bahasa Inggeris 50 jam, Cina atau Tamil 25 jam, amalan bahasa Melayu 80 jam, pendidikan seni visual 14, pendidikan jasmani 28. Okey, ini pun kita boleh rujuk dalam penyataan ini ya. KSSM menengah rendah tingkatan 1, 2 dan 3 55 jam bahasa Melayu, bahasa Inggeris 45, matematik 70, sains 77, sejarah 24, pendidikan Islam atau moral 60, moral 20. Okey, mata pelajaran wajib yang tadi teras wajib PJK 28, geografi 24, reka bentuk dan teknologi 24. Okey, pendidikan seni visual 14. Ini ialah mata pelajaran tambahan. Okey. Dan boleh kita rujuk satu persatu. Saya akan bawa rakan-rakan semua mengenai peranan ibu bapa dan sekolah dalam isu penjajaran kurikulum pasca COVID-19 ini. Okey. Pada makluman berkaitan penjajaran kurikulum dalam BPK ini, kita ada yang nombor 7 ni, kit penjajaran kurikulum ibu bapa. Okey, kita akan lihat dengan sekolah. Apa yang dimaksudkan peranan ibu bapa dan sekolah? Okey, ini ialah peranan ibu bapa. Pelaksanaan kurikulum, pemakluman dan maklumat kepada ibu bapa mengenai pelaksanaan kurikulum, penjajaran kurikulum pasca COVID-19 ini. Okey, tips untuk ibu bapa menyokong pembelajaran anak di rumah.
bagaimana saya boleh bantu anak saya? Okey, berkomunikasi dengan guru. Sentiasa bertanya kepada guru cara untuk menyokong pembelajaran anak di rumah. Okey, ikut saranan yang diberikan oleh guru. Membuat jadual di rumah. Rangka jadual pembelajaran di rumah bagi memastikan aktiviti pembelajaran anak berterusan. Okey, ini peranan ibu bapa. Bersedia untuk sebarang kemungkinan. Walaupun jadual di rumah telah disiap, dirangka, pembelajaran di rumah mungkin perlu diubah suai mengikut keperluan semasa. Okey, bantu pembelajaran anak di rumah. Ibu bapa berperanan penting dalam pasca COVID-19 ini. Okey, anak perlu dibantu pembelajarannya oleh ibu bapa di rumah. Bimbing dan semak pembelajaran anak di rumah tanpa mengambil alih tugasan yang perlu mereka terlengkapkan. Okey, bantu ibu bapa lain. Kongsi cadangan untuk melaksanakan pembelajaran di rumah dengan lebih berkesan bersama guru dan ibu bapa lain. Ini dalam mungkin dibincang dalam PIBK ataupun PIBG. Okey, memastikan keperluan anak mencukupi. Alat tulis, ruang pembelajaran dan keperluan asas lah. Okey, beberapa mungkin persoalan-persoalan yang mungkin timbul berdasarkan kepada penjajaran kurikulum ini. Okey, soalan pertama yang mungkin timbul, sekolah anak saya perlu melaksanakan penggiliran murid untuk hadir ke sekolah. Bagaimana saya berperanan memastikan pembelajaran anak saya tidak terjejas jika tidak ke sekolah? Okey, berdasarkan garis panduan pengurusan pembukaan sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, penggiliran murid untuk hadir ke sekolah tidak dapat dielakkan bagi memastikan pematuhan SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Sekiranya berlaku penggiliran, pihak sekolah akan merancang dan menyediakan aktiviti dan pembelajaran kendiri berstruktur untuk dilaksanakan di rumah. Bagaimana saya boleh menyokong pembelajaran anak di rumah? Okey, ibu bapa boleh menyokong dengan cara memastikan rutin pembelajaran di rumah dijadikan sebagai satu kebiasaan kehidupan harian mereka. Saya bekerja sepenuh masa dan tidak boleh membantu pembelajaran anak di rumah. Apa yang boleh saya lakukan? Okey, ibu bapa boleh berbincang dengan pihak sekolah mengenai kekangan yang dihadapi, dan ibu bapa juga digalakkan berbincang dengan guru kaedah yang terbaik bagi menangani situasi tersebut untuk memudahkan kedua-dua belah pihak. Anak saya perlu kerap berada di hadapan skrin. Ya, mungkin ini kerisauan yang timbul. Ibu bapa tidak perlu bimbang kerana KPM menggalakkan guru untuk menggunakan pelbagai pendekatan seperti menyediakan kit pembelajaran berbentuk modul, projek eksplorasi, senarai semak, nota amali di rumah dan sebagainya. Apakah yang dimaksudkan dengan PDP di luar bilik terja? Bagaimana untuk memastikan anak mendapat manfaat? Okey, PDP di luar bilik terja dalam konteks pembukaan semula sekolah merujuk kepada aktiviti pembelajaran dijalankan sama ada secara talian dan di luar talian, dilaksanakan di rumah atau di mana-mana lokasi lain yang bersesuaian. Okey, ini kita lihat salah faham mengenai pembelajaran di rumah. Anak saya perlu berada di depan komputer dari pagi hingga ke petang, tidak tepat. Okey, pembelajaran di rumah boleh dilaksanakan menggunakan pelbagai kaedah. Okey, seperti memberi tugasan kendiri berstruktur. Penggunaan peranti adalah satu keperluan, tidak juga tepat, kerana pembelajaran di rumah boleh dilaksanakan dalam pelbagai kaedah tanpa menggunakan peranti. Okey, pembelajaran di rumah akan menggantikan pembelajaran bersemuka dalam bilik terja. Pembelajaran di rumah adalah strategi bagi memastikan kesinambungan pembelajaran murid terjamin walaupun semasa tempoh krisis. Pembelajaran di rumah adalah home schooling, tidak tepat. Ia hanyalah kaedah pembelajaran di rumah yang digunakan untuk menyokong pembelajaran di sekolah yang terkesan akibat krisis COVID-19. Guru tidak bekerja apabila murid menjalankan pembelajaran di rumah. Guru perlu merangka aktiviti pembelajaran di rumah dengan mengambil kira keperluan murid. Dan yang terakhir,
Pembelajaran di rumah mengganggu ibu bapa untuk bekerja dari rumah. Ibu bapa perlu menggalakkan pembelajaran di rumah sebagai satu kebiasaan dalam kehidupan mereka. Ibu bapa digalakkan untuk menetapkan peraturan di rumah bagi memastikan pembelajaran di rumah dapat dijalankan sewaktu ibu bapa bekerja dari rumah. Okey, itu ialah peranan ibu bapa. Okey, sekarang kita lihat pula peranan guru. Okey, semasa tempoh perintah kawalan pergerakan sehingga perintah kawalan pergerakan pemulihan, murid tidak dapat mengikuti sesi PDP secara bersemuka sebanyak 71 hari bermula daripada 23 Mac sehinggalah 14 Julai 2020 yang meliputi hampir 49% kandungan kurikulum. Jadi kesannya murid telah ketinggalan dalam pembelajaran kerana aspek kandungan kemahiran dan nilai asas yang diperlukan untuk menyumbang pembelajaran pada peringkat seterusnya tidak dapat disampaikan sepenuhnya. Okey. Sekarang kita lihat bagaimana proses penjajaran kurikulum itu berlaku. Seperti yang diterangkan dalam BPK ini ya. Penjajaran kurikulum adalah penyusunan semula kandungan pedagogi serta pentaksiran berdasarkan hasil pembelajaran yang dihasratkan bagi memenuhi keperluan khusus mata pelajaran KSSR, KSKP dan KSSM yang terkesan akibat penularan COVID-19. Ini penjajaran kurikulum, kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Okey, kandungan asas ini melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai asas. Kandungan tambahan pula pengetahuan, kemahiran dan nilai. Manakala kandungan pelengkap adalah pengetahuan, kemahiran dan nilai yang melengkapi atau mengharmonikan kandungan asas. Okey. Pedagogi dirancang untuk mengambil kira kesesuaian kandungan pembelajaran, pentaksiran serta kemudahan infrastruktur dan sumber yang ada. Manakala pentaksiran dilaksanakan menggunakan standard prestasi melalui pelbagai mod pentaksiran bersesuaian dengan PDP yang dijalankan. Apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran teradun? Pembelajaran teradun atau blended learning adalah kaedah pembelajaran yang menggabungkan teknik pengajaran bersemuka dan atau tidak bersemuka menggunakan medium yang sesuai bagi menghasilkan PDP yang berkesan. Okey, contohnya PDP dalam bilik darjah secara bersemuka, PDP di luar bilik darjah, pembelajaran di rumah dalam talian, okey, seperti telesidang, video pengajaran dan sebagainya, dan pembelajaran kendiri berstruktur, iaitu aktiviti pembelajaran secara kendiri berasaskan projek, inquiry, kajian dan sebagainya. Okey, apa peranan sekolah dalam melaksanakan kurikulum yang diajar? Ada 6. 1. Memaklumkan kandungan surat maklum pelaksanaan kurikulum selaras pembukaan sekolah kepada guru. Okey, kedua, memuat turun dokumen penjajaran kurikulum peruntukan masa minima dan kit pelaksanaan kurikulum dari portal rasmi BPK. Okey, yang ketiga, jawatan kurikulum sekolah merangka jadual waktu persendirian berdasarkan peruntukan masa minima mata pelajaran. Keempat, panitia merangka rancangan pengajaran tahunan berdasarkan analisis dan kurikulum. Okey, yang kelima, panitia merancang pelaksanaan PDP dan pentaksiran dalam bilik darjah dan luar bilik darjah. Kemudian yang keenam ialah menjalankan pemantauan jawatan kuasa kurikulum sekolah, menjalankan pemantauan berstruktur secara berterusan, membuat penambahbaikan dan mutu PDP, memberi panduan kepada guru untuk mempelbagaikan kaedah. Okey, sekarang kita lihat peranan guru dalam melaksanakan kurikulum yang diajar. Ada 5. Yang pertama ialah memuat turun dokumen penjajaran kurikulum, peruntukan masa minima dan kit pelaksanaan kurikulum. Okey, yang kedua, menganalisis kandungan pembelajaran yang telah terkesan akibat PKP. Yang ketiga, merangka PDP bersemuka dan
atau tidak bersemuka. Okey, dengan pelajar. Yang keempat, melaksanakan PDP dan pentaksiran secara bersemuka dalam talian maupun pembelajaran kendiri berstruktur. Dan yang kelima, melaksanakan refleksi dan sesi PDP yang dilaksanakan, berkomunikasi dengan ibu bapa mengenai keperluan murid untuk pembelajaran di rumah. Okey, ini adalah persediaan PDP bagi pembelajaran teradun. Dokumen yang diperlukan, okey, dokumen-dokumen kurikulum mata pelajaran, rancangan pengajaran tahunan, rancangan pengajaran harian, dan rancangan pendidikan individu. Okey, lepas tu yang kedua, bahan bantu mengajar. Okey, yang ketiga, kit pembelajaran murid. Okey, bagaimana sekolah melaksanakan penggiliran murid, bagaimana merangkap pembelajaran teradun. Okey, rujuk portal BPK, merancang PDP, mengenal pasti PDP bersemuka dan tidak bersemuka, mengenal pasti keperluan murid, pilih kaedah pentaksiran yang bersesuaian. Okey, ada 3 soalan. Okey, soalan mengenai sekolah. Bagaimana sekolah boleh memastikan guru tidak terbeban dalam melaksanakan kurikulum dan baki persekolahan yang ada? Okey, KPM telah menjajarkan kurikulum untuk semua mata pelajaran bagi setiap peringkat persekolahan. Okey, jadi untuk memastikan guru tidak terbeban, pihak sekolah perlu meneliti pembahagian bilangan waktu mengajar di sekolah. Yang kedua, bagaimana pihak sekolah memastikan aktiviti pembelajaran murid di rumah dilaksanakan? Okey, pihak pentadbir sekolah perlu menjalankan pemantauan berstruktur secara berterusan. Bagaimana pihak sekolah boleh melibatkan ibu bapa, penjaga dan pembelajaran murid? Okey, pihak sekolah perlu merangka pelan komunikasi yang berkesan menggunakan saluran komunikasi bersesuaian. Okey, kita lihat pula soalan ataupun fake kepada guru. Sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP, murid tidak dapat hadir ke sekolah dan guru menghadapi masalah untuk menyempurnakan kandungan kurikulum. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Okey, penjajaran KPM telah melaksanakan penjajaran kurikulum yang bertujuan memastikan murid menguasai kandungan asas bagi setiap mata pelajaran melalui kaedah pembelajaran teradun seperti yang diterangkan tadi. Adakah penjajaran kurikulum ini merupakan kurikulum baru? Tidak, bukan kurikulum baru. Penjajaran kurikulum adalah proses penyusunan semula kurikulum sedia ada supaya guru dapat melaksanakan PDP bagi memastikan murid mencapai hasil pembelajaran diasratkan. Murid di sekolah saya kebanyakannya tidak mempunyai capaian internet. Bagaimana menjalankan pembelajaran teradun? Okey, dalam hal ini pembelajaran teradun bukanlah berfokus kepada keperluan capaian internet semata-mata. Guru boleh melaksanakan dalam pelbagai pendekatan seperti kit pembelajaran, modul, projek dan sebagainya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan PDP di luar bilik kerja? Okey, pembelajaran di rumah tidak dapat menggantikan pembelajaran secara bersemuka. Oleh yang demikian, untuk memastikan murid mendapat manfaat daripada PDP di luar bilik kerja, maka guru boleh mengantar latihan nota ataupun merancang aktiviti pembelajaran dengan menyediakan bahan pembelajaran yang bervariasi dengan mengambil kira kecenderungan dan minat murid. Okey, sekolah saya perlu melaksanakan penggiliran murid itu hadir ke sekolah. Adakah pembelajaran murid saya akan terjejas? Okey, aktiviti dan bahan pembelajaran kendiri berstruktur yang disediakan oleh guru seharusnya dapat melatih murid untuk lebih bertanggungjawab atas pembelajaran mereka. Tidak akan tercicir. Okey, dan tidak terjejas. Okey, soalan yang keenam, bagaimana pembelajaran di rumah boleh ditaksir? Okey, guru boleh melaksanakan pentaksiran yang bersesuaian. Sebagai contoh, tugasan pembelajaran di rumah boleh dirancang dijadikan sebagai satu kaedah pentaksiran. Saya telah merujuk soalan yang ketujuh. Saya telah merujuk kandungan kurikulum yang dijajar dan mendapati bahawa terdapat topik yang telah diajar semasa tempoh PKP. Perlukah saya mengulang? Sekiranya guru telah melaksanakan pembelajaran secara dalam talian dengan sempurna,
serta keterlibatan murid adalah tinggi, guru tidak perlu mengulang semula kandungan kurikulum tersebut. Adakah ibu bapa boleh menjalankan PBD? PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan antara seorang murid dengan murid yang lain, tetapi yang bertujuan untuk melihat tahap perkembangan dan kemajuan murid. Jadi guru boleh melibatkan ibu bapa dalam mentaksir pembelajaran murid di rumah, namun pelaporan PBD hanya boleh dilaksanakan oleh guru. Okey, begitulah tadi antara isu-isu berkaitan dengan penjajaran kurikulum pasca COVID-19. Untuk maklumat lanjut boleh melayari laman web BPK bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, sampai di situ perkongsian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.